Alright, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid cikgu, sihat ke? Cikgu harap you guys sihat lah. Diberi kesihatan yang bagus, yang elok hendaknya. Hendaknya sangat puyuh. Okay, alright. So hari ni cikgu macam biasa, cikgu dah create awak punya group kan. So actually cikgu nak teruskan pembelajaran kita pada hari ni. Topik yang baru tapi dalam still topik yang sama, iaitu chapter 3 nutrisi, tapi kita akan mengetahui lebih lanjut tentang proses penyerapan. Okey, macam previously yang kita dah belajar, iaitu sistem pencernaan, kan, macam mana benda tu berlaku daripada kat mulut, masuk esophagus you guys, and then kat perut, duodenum dan seterusnya sampailah ke tubuh. So kan cikgu cakap dia akan telah berlaku penyerapan kan. So macam mana penyerapan tu berlaku sebenarnya? So hari ni kita akan discuss dengan lebih lanjut dan lebih terperinci macam mana sistem penyerapan atau proses penyerapan tu dia berlaku dalam usus kecil awak. Okey. So hari ni kita akan belajar tentang proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyatinjaan. Okey, so cikgu nak minta awak punya jasa baik untuk ambil buku awak, ambil buku teks awak dan kita buka sama-sama dan kita belajar sama-sama. Okay, so actually topik ni sangat-sangat mudah sebabkan dia hanya berkaitan ataupun dia berhubung kait lah daripada starting kelas makanan sampailah ni yang the last one. So lepas dah habis chapter ni kita akan continue dengan chapter 4 pula. Okay, so cikgu ada bawa something. Yalah kan. Okay, so ni apa? Ni nama dia handkerchief ataupun sapu tangan you guys. So cikgu cara je ambil yang macam akan nampak dia punya kain-kain yang tercabut ni. So kalau awak perasan dekat awak punya towel, kat awak punya handkerchief ni, dia telah diperbuat memang dah ada dah dia punya unjuran-unjuran tu. So unjuran-unjuran ni yang which is kain-kain ni lah. Pernah tak awak terfikir kenapa dia kena ada unjuran-unjuran tu? Kenapa dia tak macam kita punya macam kita punya cotton bud ni. Macam ni je, flat je. Actually tak ada apa-apa. So pernah tak awak terfikir kenapa? So actually kalau awak perasan handkerchief ke towel you guys, kenapa you pakai ataupun kenapa dia diberi kegunaan? Sebab dia untuk menyerap, untuk menyerap air. So sama juga actually konsep ni digunakan di dalam awak punya usus kecil. So dekat usus kecil awak ni actually terdapat banyak sangat-sangat unjuran, banyak sangat-sangat villus yang kita namakan villus, tapi dekat kain kita nama dia unjuran. Okay, so sebabnya membantu untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang you guys dah makan. Okay, so ready semua? Okay, so dekat sini kita nak tahu dia punya diagram dia dulu. Macam mana kita perlu tahulah. Sebab nanti dalam exam ataupun dekat dalam you punya test, dia akan tanya okay, macam contoh X ni apa, then apa function dia, benda-benda klise lah kan dia akan tanya kan. Okay, so dia akan first of all kita kena tahu dia punya diagram dia dulu. Okay, diagram dia you boleh buka dekat muka surat 66. Dia sangat-sangat simple. Dia just macam like pernah tengok tak bell shape? So dia macam tu sahaja. Okay, so first of all you kena tahulah, nama pun dah ada diagram. Any diagram mesti ada dia punya functionnya. Mesti tak tahu apa function dia, kenapa dia ada. And you guys pun kena tahu kenapa dia kena ada. So that yelah you akan lebih faham lah macam mana berlakunya proses penyerapan tu yang berlaku dekat usus kecil awak. So okay, alright. Dekat permukaan usus kecil awak, dia ada berlipat-lipat untuk menambahkan luas permukaan dan meningkatkan kadar penyerapan. Okey, dia kena lipat-lipat lah. Kalau tak macam mana dia nak sumbat kan? Panjang kan usus kecil kita. Saya cakap apa? 6 kali daripada ketinggian awak. Awak kena darab dengan ketinggian awak. So panjang tau. So of course lah dia kena fold dia. So bila dia dah fold, so dia bolehlah masukkan dekat dalam tempat yang kecil. Faham tak? Kalau dia dalam besar macam ni, panjang je kan, so dia tak boleh. So that's why dia akan berlipat-lipat untuk menambahkan luas surface area dia tu, untuk dimasukkan ataupun untuk ada dan untuk meningkatkan kadar penyerapan hasil pencernaan. Okay, next ialah dinding-dinding villus tersebut. Okay, dinding-dinding villus tu ialah dia punya outer layer lah. So outer layer ni dia hanya setebal ataupun senipis
sel kita, satu sel sahaja. So kenapa awak rasa dia senipis satu sel sahaja? Yes, dia untuk meningkatkan kadar penyerapan. So contoh kalau kata kain ni terlampau tebal, kain ni terlampau tebal. So kalau awak letak ni, so dia takkan berlaku penyerapan tu secara lajunya. So bila benda ni nipis dan dia ada unjuran-unjuran yang banyak, so bila awak letak tu, bila awak swipe je, ada je cair ataupun air tumpah ke apa ke, dia senang berlakunya penyerapan. Sama juga yang berlaku dekat awak punya usus kecil. Dekat awak punya villus tu, bila ada nutrition yang kita dah makan, macam tadi, macam awal-awal ni kita dah belajar, okay, starting pada mulut kan. Kat mulut apa yang berlakunya? Yes, breakdown apa? Kanji. Okay, so kanji tu bila awak dah makan roti, awak dah makan nasi, so dia dah kecil kan. So kanji dia menggunakan apa? Enzim apa? Yes, amylase. So dia akan menjadikan kanji tu menjadi maltosa, dan maltosa menjadi glukosa. Alright. So bila awak tengok yang diagram yang penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan tu, so kan cikgu cakap kita ada hasil yang boleh tercerna dan juga hasil yang tak dicernakan. So molekul-molekul kecil ni yang dah dicernakan ni, dia bolehlah diabsorbkan masuk dekat awak punya villus tu. So that awak akan dapatlah nutrition tu. Meanwhile, yang benda-benda besar yang tak dicernakan, so dia kena keluar, dia tak boleh nak masuk. Sama juga macam you ada kawan kan, benda konsep senang. You ada kawan, so mestilah you ada your punya friend yang you okay je, betul tak? So cakap kalau you nak ajak lepak pun mesti you panggil okay, contoh Amir, Amin, Amira, contoh 4 orang je. So yang lain-lain ni macam nak masuk dalam group you pun you tak bagi, betul tak? Sama juga macam masuk rumah you bagi masuk orang yang you kenal. Kalau orang yang tak kenal, you nak bagi masuk tak? Tak kan? Stranger, takkan you rasa nak bagi you masuk. So konsep dia sama. Bila kita ada keperluan, kita ada orang tu untuk membantu kita, ataupun kita ada barang-barang tu untuk keperluan badan kita, kita bagi dia masuk dalam badan kita. Memang benda-benda yang tak terhadam, benda-benda yang tak dicernakan, ataupun molekul-molekul besar, kita tolak tepi. Okay, faham? Alright, so benda tu dah satu. Okay, awak faham tak? Actually, just for extra knowledge, sebenarnya 1 cm3 awak punya usus tu, tahu tak, dia ada 40,000 villus. Dia ada 40 ni macam unjuran-unjuran ni dalam awak punya usus kecil. So cuba bayangkan banyak ke tak dia boleh serap nutrition awak tu. Yelah, kalau kata nutrition tu dia punya dinding pula kecil, and then dia tak ada penyerapan yang bagus, macam mana nak serap everything yang you guys makan? So you just makan sia-sia saja. So that's why yang you jadi kecil, tak ada nutrition, tak ada tenaga, because of that thing. Okay. Alright, so seterusnya kita pergi ke proses pengangkutan hasil pencernaan. Okay. Makanan yang telah tercerna ni dia akan diserapkan di dalam villus awak sampailah ke sel-sel badan. Okay, so dia merangkumi atau mengalami asimilasi. So apa tu asimilasi? So asimilasi ni ialah proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan kita. Okay, so macam kita asimilasi, dia dah nak agih dah yang last product tu untuk kegunaan sel-sel badan kita. Sama juga macam kita pergi dapur. Okay, kita dah masak. Lepas tu kita pula ada nak join sukarelawan, kita nak bagi orang makan, gelandangan makan. So mestilah kita dah agihkan, okay, kat bangsa sikit, dekat Asia 9 sikit, dekat Asia 11 sikit. So kita dah agihkan, kita dah tahu dah. Sama juga dalam kita punya proses pencernaan kita. Dia dah agihkan dah bagi tempat dah. Okay, so tempat-tempat ni actually senang sahaja. Tahu tak macam mana awak nak fikir? Macam ni. Okay, proses akhir ataupun hasil akhir kita ada iaitu 3 sahaja. Apa? Daripada kanji, last kali jadi apa? Yes, jadi glukosa. Lepas tu protein, last kali jadi apa? Dah ramai macam tak ingat ni, dah macam blur-blur ni. Tengok balik. Protein, dia akan jadi asid amino dan lemak. Okay, last kali lemak, dia akan jadi apa? Ada 2. Asid lemak dan
glycerol. So benda tiga-tiga ni dia akan diagihkan ke sel-sel pada kita, depends on dia punya function. Okay. So, apa function glukosa? Okay, glukosa nama pun daripada kanji. So, kanji. Apa kegunaan kanji? Kanji daripada makanan yang sumber apa? Karbohidrat. So, dia akan menghasilkan tenaga dan proses respirasi. Respirasi tu apa? You punya lah ni lah. You punya inhale, exhale, respiration. Respirasi. Okay. So, asid amino. Asid amino cikgu cakap apa dari tadi? Yes, dia sumber protein. So, protein dia membantu kita untuk apa? Yes, pembentukan ataupun membentuk komponen-komponen sel baharu. Seperti contohnya cikgu ajar awal-awal tu, bila lukanya tiba-tiba berlaku kat tangan cikgu berdarah. So cikgu perlukan sumber protein yang banyak so that luka cikgu sini boleh pulih dan sel-sel baru boleh orang cakap apa? It can build my new skin lah dekat sini, betul tak? Alright, and the last one is asid lemak dan glycerol, iaitu sumber lemak yang telah kita kecilkan menjadi asid lemak dan glycerol. So apa fungsi lemak? Yes, untuk jadi penebat haba dan melindungi organ-organ dalaman. Seperti apa yang cikgu cakap untuk pump kita punya jantung. Ya, dekat situlah, dekat jantung. Okay. Alright. So, ketiga-tiga ni dia akan bekerjasama untuk memastikan molekul-molekul makanan ni dia tercerna sampai ke sel-sel badan kita. So, awak kena tahulah kenapanya ada berlakunya sistem pencernaan. Sebab dia nak breakdown daripada large molekul besar ke small particle ataupun kepada molekul kecil. So, that dia bersenang untuk berlakunya penyerapan. And then, of course, kita kena ada sistem pengedaran darah kita. Kenapa kita perlu ada sistem pengedaran darah kita? Sebab bila adanya pengedaran darah, so sel-sel kecil ataupun molekul-molekul kecil yang telah ditukarkan menjadi nutrisi boleh diserap oleh kita punya sistem peredaran darah melalui kita punya blood vessel ataupun saluran darah kita. Okey, dan last sekali ialah asimilasi. Pengagihan hasil akhir keseluruhan badan ataupun untuk kegunaan sel-sel badan kita. Okay, so kat sini dah okey lah. Okay, ingat key point dia awak kena tahu. First, dia punya structure je ingat. Dia ada 3 benda function dia. First, untuk penyerapan yang berlipat-lipat ataupun dia dah dia nak kecilkan ruang. So dia akan berlakunya ada lipatan untuk tinggikan penyerapan. And then dia ada sel yang nipis, satu sel nipis untuk effectiveness dia punya penyerapan nutrition tu. Dan last sekali apa? Usus kecil ni berfungsi untuk mengangkut nutrition ke seluruhan badan. Sebab dia ada apa? Saluran-saluran darah yang kecil. Okay, so selepas kita dah tahu tentang proses, kita dah tahu tentang pengagihan hasil akhir, so kita juga nak kena tahu tentang penyahtinjaan. Penyahtinjaan ni ataupun kita tahu dalam bahasa Inggeris adalah defecation. So tahu kan nama punya penyahtinjaan. So dia berlaku dekat kita punya rectum dan juga kita punya dubur. So macam mana ataupun how is defecation is happen is because kita ada barang-barang yang tak tercerna. Okey, barang-barang yang tak tercerna tu contohnya makanan-makanan yang tak terurai seperti macam serat, sisa-sisa rembesan dan lain-lain lagi, ataupun sel-sel mati. Tapi air juga diperlukan so that dia boleh macam tolak kita punya tinjah tu ataupun kita punya yang tidak tercerna tu untuk turun. Tetapi air dan nutrition ataupun vitamin dia akan diserap semula. Di mana? Di usus besar kita. Okay, macam garam mineral dia akan diserapkan semula melalui sistem darah kita. Okay, so makanan-makanan yang tak diserap ni, yang macam dah tak ada function untuk badan kita, dia akan ditolakkan menjadi sisa pepejal yang disebut sebagai tinjah. Okay, ingat benda yang tak tercerna, and then dia akan tolak dekat kita punya rectum. Kat rectum tu berapa hari? 3 hingga 4 hari saja. So kalau lebih, you guys kena check cukup tak sayur, cukup tak buah-buahan, cukup tak pelawas-pelawas dekat situ. Kalau tak cukup, ni lah, cuti ni lah.
Makan buah banyak-banyak, makan sayur banyak-banyak. So like you punya sistem pencernaan, body you sihat. Bila sistem pencernaan kita sihat, kita punya body, the whole body kita pun akan sihat, insyaAllah. Okay, so balik-balik. Nama pun tinjah. Tinjah tu apa? Okay, dijadikannya ataupun terhasil daripada bahan-bahan makanan yang tidak diserap ataupun yang tidak tercerna. Okay, so tinja ni dia akan simpan sementara dekat rektum sebelum dia disingkirkan melalui kita punya dubur. So ni last lah. So bila proses penyingkiran tinja ni berlaku, so yang tu yang disebut ataupun yang diberi nama penyah tinjaan, which is you go to the toilet and you get all of it over there. So badan you pun sihat. So time tu pun you akan rasa lapar kembali dan you perlukan makanan. Yes. Okay, so let we recap it back. Tu saja sebenarnya. Macam senang je kan? Okay, dia nak tahu kenapa berlakunya penyerapan dan hasil pengangkutan tersebut dan juga ialah penyah tinjaan yang berlaku. So that's why flow kita tu sempurna lah. Maksudnya selain daripada kita makan, kita tahu dulu kita makan apa. Contoh 7 kelas makanan yang cikgu dah ajar tu. So daripada situ awak dah boleh figure out. Okay, kita makan benda lah ni. Kita makan protein, kita makan karbohidrat. So bila dah makan karbohidrat, so lepas tu mesti awak kena tahu gizi seimbang. Takkanlah main belasah je nak makan, betul tak? Ni tengah cuti-cuti ni jangan belasah je makan. Kalau nanti cikgu masuk sekolah, cikgu dah tak kenal semua orang. Semua dah sedap dah badan dia tu. Okay, so entahlah cikgu pun macam tu kan. Okay, so lepas kita dah belajar tentang kelas makanan, of course kita dah belajar tentang gizi seimbang supaya kita ni tak adalah terlebih makan itu ataupun terlebih makan ini. Sebab kita ada apa? Hashtag suku-suku separuh. So jangan lupa tu, makan-makan juga tapi ingat healthy lifestyle kan. Okay, so bila kita dah belajar tentang gizi seimbang, so kita kena tahulah macam mana pula makanan-makanan tu tercerna. Yelah daripada starting mulut, yelah mulut you kunyah-kunyah dengan ada bantuan air liur you, dia akan rembeskan amylase kan. So dia akan terurannya kanji. So last sekali, bila you dah tahu ada sistem pencernaan, of course lah you kena tahu macam mana proses-proses tu berlaku, dengan bantuan apa? Dengan bantuan villus kita. Ini yang macam unjuran-unjuran ni, nama dia villus. Tahu? Okay, ingat nama dia villus. Maksud dia ada dia punya outer layer, dia ada dia punya yang lipatan-lipatan dan juga dia ada kita punya saluran darah dekat situ. Untuk apa? Untuk penyerapan. Okay. So benda tu dah complete. Maksudnya kalau kata you dah boleh tahu sampai the end of it, macam mana tu, so you rasa nice lah. At least you tahu. Tak adalah macam okay, you tahu you makan, makan je lah. Faham tak? At least you tahu macam mana starting you makan tu. So bila kita dah ada ilmu, kita kena apply. Lain lah kalau orang tak ada ilmu, tak apalah. So sekarang ni you dah ada ilmu tentang pemakanan. So you boleh lah nak showkan kat family you, okay, hari ni hari ni ayah, kita makan makanan yang seimbang, yang sihat. Sebab apa? Nanti boleh lah cerita dekat adik-adik you. Time tu lah baru rasa macam pandainya kat aku, pandainya abang aku kan. Okay, so tak adalah kita gunakan ilmu tu just masuk tengah kiri, masuk tengah kiri, keluar tengah kanan, macam tu. So kita dah ada ilmu, so kita gunakan ilmu tersebut. So bagus lah, at least you tak adalah, dia tahulah kan kegunaan makanan ini macam tercerna. Okay, tu saja. Cukup lah cikgu bebel kan. Okay, so cikgu rasa tu sahaja untuk kelas kita hari ni. Dah cover dah. So sadaqallahul azim, kita dah habis dah kita punya chapter 3. So cikgu, okay, di kesempatan ni cikgu nak cakap lah sikit. Please duduk kat rumah, jaga diri elok-elok, dengan cakap mak ayah, buat kerja. Cikgu tahu mesti banyak gila kerja-kerja yang subjek-subjek lain juga, tapi jangan risau. Actually tu pun, yelah macam cikgu cakap, tu kerja hakiki awak sebagai seorang pelajar. So jangan lupa, kerja hakiki cikgu sebagai seorang cikgu dan juga sebagai seorang anak. Awak pun sama, duduk kat rumah, yang mana boleh tolong kan. Janganlah nak main phone sangat, jangan nak lepak-lepak, jangan nak main TikTok sangat. So make sure everything balance. So I hope you guys enjoy cuti ni. Doakan, keep doa, keep solat,
dan minta supaya virus ni hilang, lenyap, dan kita boleh selamatkan banyak lagi nyawa-nyawa yang yang dah dapat virus ni. So kita doakan ahli keluarga kita sihat, kita pun sihat, so that kita boleh menjalani kita punya kehidupan tu normal, back to normal. So ingat, stay at home, stay safe, and see you when I see you. Alright, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Take care.